perubahan juga nanti kan. Allah tak apa. Buat walaupun sedikit tapi kita bergerak juga insya-Allah. Okey, kita akan teruskan lagi bicara kita seketika nanti menerusi rancangan Fasaluna, Tanyalah Kami. Dan para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Ya
An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun daripada kamu yang berwudu dan melebihkan basuhannya kemudian berdoa, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, melainkan dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Ia boleh memasukinya melalui pintu yang ia kehendaki. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Hijrah mencipta keagungan. Buat pertama kalinya dalam sejarah, hijrah telah membawa kepada penubuhan negara dan pemerintahan Islam di Madinah khasnya dan bumi Arab amnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membentuk perpaduan di kalangan puak Muhajirin dan Ansar, telah dilantik sebagai ketua negara. Baginda telah berjaya menyatukan ummah melalui syiar Islam. Di Malaysia hari ini pula, kita mempunyai pemimpin yang telah banyak melakukan transformasi kepada kesejahteraan hidup rakyat. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras Basmati Faiza. المجتمع المتحد متعدد الأعراق. ماليزيا تحتضن العديد من العرقيات والأديان ضمن دولة ومجتمع واحد.
حيث يتكون المجتمع الماليزي من 3 أعراق رئيسية هم الملايويين، الصينيون والهنود. كما تضم ماليزيا العديد من الأقليات ذات الأصول اليابانية والإندونيسية والأوروبية وحتى العربية، إضافة إلى الأقليات الباقية من سكان الجزيرة الأصليين والذين يعرفون باسم أورانغ أصلي. لم تصل ماليزيا بعد الاستقلال فورا إلى الوحدة والسلام المجتمعي الذي تتمتع به اليوم، بل مرت البلاد بفترات من التوتر العرقي الكبير الذي وصل إلى أوجه في عام 1969. وعلى مدى عقود منذ تلك الحادثة استطاعت ماليزيا وبفضل الوعي الذي عملت الحكومات على نشره من تجاوز النعرات العرقية والدينية المختلفة والوصول اليوم إلى مجتمع متنوع ومتسامح وبعيد عن العنصرية، مجتمع يشكل مزيجا فريدا من الأعراق والأديان التي تعيش سوية تحت اسم وعلم ماليزيا. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد استقلال ماليزيا 63. ماليزيا Prihatin. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. 20 tahun Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, Syafiq dan juga Mona temankan anda untuk Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, dan para pendengar jangan lupa untuk like dan follow media sosial kami di FB IKIM FM, di IG ikim.my. Kerana apa? Kerana banyak ilmu yang kita sebarkan melalui platform digital kami, insya-Allah bermanfaat kepada anda. Seperti insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Kita akan bersama rancangan Fas'aluna. Betul, dan untuk itu kita terus nak mengajak anda juga sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan juga pertanyaan boleh juga hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga Mona alamat emailnya saya takut tersalah sebut pula nanti. Silakan Mona, penerbitnya yang sebutkan. Silakan. Ya, alamat email untuk rancangan Fas'aluna senang sahaja, fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Dan insyaAllah petang ini rancangan Fas'aluna bersama Dr. Farid akan membawa tajuk Hijrah ke arah perubahan bermakna. Betul, kita akan bincang bagaimana dari sudut contoh-contoh daripada situasi baginda Nabi Muhammad SAW sendiri yang membawakan peristiwa hijrah ini. InsyaAllah kita akan belajar dan juga hayati sama-sama. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini nantikan sama-sama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami bersama dengan yang berusaha Dr. Farid Muhammad Syahran. Dan para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Siapalah diriku di pandanganmu. Semakin cuba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang maha sempurna, kerdilnya diriku di hadapanmu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan
gerbang syurga-Mu. Oh Tuhan yang Maha Pemurah, hindari diriku dari siksa-Mu. Oh Tuhan. Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah Mona, kita kembali lagi berada di petang Rabu yang tenang, yang aman. InsyaAllah yang tenang-tenang ini jugalah yang akan terus membawakan kepada kita untuk menuntut lagi ilmu pengajian pada petang ini menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Itulah orang kata jadual kita yang kita bawakan di setiap hari Rabu petang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pendengar yang masih setia untuk waktu ini dan bersama untuk anda. Fas'aluna, tanyalah kami. InsyaAllah kita bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Baik, Alhamdulillah. Syukur dapat lagi kita sama-sama Doktor untuk hari ini dalam ruangan bicara kita nak bawakan lagi bincang-bincang menerusi rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan untuk itu juga Mona, kita jemput untuk sahabat-sahabat pendengar untuk sama-sama juga sertai kita. Boleh terus hantarkan soalan dan juga pertanyaan anda di talian WhatsApp konti 0112900404. InsyaAllah walaupun kita dekat rumah, kita cuba akses ke WhatsApp konti, kita dapatkan soalan-soalan dari sahabat pendengar kita. Okey, kalau di dalam talian kita ini mungkin Mona ada sedikit gangguan taliannya di situ, tapi tak mengapa, nanti Mona terus sambut-sambut saja di situ insya-Allah. Okey. Dan doktor, kita nak mulakan untuk di awal ini berkaitan dengan tajuk kita yang dah pun kita siap sedia nak cerita lagi tentang hijrah. Kalau hari ini kita berada di 2 Muharram, doktor. Okey. Dan kita nak cerita tentang hijrah ke arah
perubahan bermakna. Semua orang cakap tentang berubah, semua orang cakap pasal pindah, bergerak sana, bergerak sini. Tapi bagaimana kualiti hijrah kita kan, Mona? Kalau kita lihat dari sudut perubahan-perubahan kita ni macam mana pula kan? InsyaAllah kita boleh bincang, insyaAllah, Doktor. Ya, silakan. Terima kasih Syafiq dan Mona. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama lagi dalam rancangan Fas'aluna. Walaupun kita di rumah, kata Syafiq, insyaAllah semangat kita masih sama. InsyaAllah, boleh. Kerana jarak tu tidak memisahkan kita. Betul. Dalam alam cyber, dalam alam canggih pada hari ini. Yeah. Dan kita masih terus boleh berbahas tentang pelbagai maudhu' dan termasuklah tentang hijrah ini, kerana kita baru sahaja melangkah ke tahun baru ni, Maulana Syafiq. Yeah. Dan ialah kadang-kadang kalau tahun baru Masihi itu macam-macam acara kita kan, tahun baru ni, dan perayaan-perayaan kita. Yeah. Tetapi bila tahun baru hijrah ni kadang-kadang dia macam tak berapa meriah. Jadi sebab itu bagi saya kita harus terus menerus merancakkan perbahasan tentang hijrah ini, kerana dia merupakan perlambangan kepada tahun baru kita. Betul. Sebab itu Maulana Syafiq, kalau kita sebenarnya mengingati tahun-tahun hijrah ini, dia sedikit berbeza dengan tahun Masihi lah. Macam birthday kita kan biasa tahun Masihi kan. Kalau saya tanya Syafiq pun, birthday Syafiq tahun hijrah berapa? Saya cek dekat Jakim bulan Rejab, Doktor. Itu pun baru cek. Itulah. Sebenarnya saya pun tak ingat saya punya. Kerana apa? Kerana kita sudah ditradisikan dengan tahun Masihi. Terbiasa. Ya, yalah, kita tak ada masalah lah untuk menggunakan tahun Masihi itu, tak ada masalah. Cuma tahun hijrah itu merupakan tahun yang sebenarnya lebih dekat kepada kita, kerana apa? Kerana pertama, dia merupakan tahun Islami. Yang kedua, ia merupakan tahun yang permulaannya itu punya satu peristiwa yang begitu besar maknanya kepada orang Islam. Ya, betul. Jadi setiap kali awal tahun baru itu kita dapat kaitkan diri kita dengan satu peristiwa besar, iaitu pastinya peristiwa hijrah. Dan kita juga dapat kaitkan diri kita dengan Rasulullah SAW sendiri, yang merupakan junjungan besar kita yang telah menjadi asbab kepada hijrah itu, yang menjadi macam pemain utama lah kan. Kalau bahasa hari ni kan, yang kata player kan. Maknanya Rasulullah itulah kita punya kekasih kita, umat Islam, yang peristiwanya pada hari hijrah itu menyebabkan keseluruhan umat Islam itu dapat mengingati baginda, khusus pada awal tahun berkaitan dengan perkara ini. Of course kita mengingati Rasulullah ni selalu, terus selawat kepada baginda, tetapi untuk awal hijrah ini, untuk awal tahun ini, kita ada event ataupun peristiwa yang besar yang kita dapat kaitkan diri kita dengan kehebatan peristiwa itu, iaitu peristiwa hijrah. Kerana apa, Syafiq dan Mona? Kerana pada diri Rasulullah itu penuh dengan contoh tauladan kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kamu itu, pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada contoh yang terbaik yang boleh kita ikuti. Maknanya bagi kita umat Islam, apa sahaja yang berlaku kepada Nabi Muhammad itu, sama ada kecil atau besar, semuanya bermakna. Ini kira besar ni, bukan kecil-kecil kalau peristiwa hijrah. Kerana apa? Kerana ia merupakan simbol detik sejarah yang besar dalam catatan sejarah Islam. Kerana apa? Kerana peristiwa hijrah itulah yang telah menunjukkan satu poin penerusan Islam yang cukup penting.
Maknanya kalau gagal hijrah itu, maka kemungkinan Islam itu tidak akan tersebar ke Madinah dan juga ke seluruh dunia selepasnya. Dan sebab itulah bagi kita ia merupakan satu detik sejarah yang penting, dan banyak sebenarnya pengajaran yang kita boleh belajar daripada peristiwa tersebut. Kalau kita pergi kepada detail kepada peristiwa itu, banyak poin-poin yang kita boleh belajar, khususnya berkaitan dengan perubahan. Sebab Syafiq sebut tadi bahawa hijrah itu selalunya kita kaitkan dengan perubahan. Tetapi hari ini kita nak bincang, bila kita nak berubah itu macam mana? Bila kita nak berubah itu kenapa? Kalau kita nak berubah itu apa yang kita nak ubah? Dan yang paling penting, seperti mana tajuk kita pada hari ini, kita nak satu perubahan yang punya makna. Bukan perubahan yang saja-saja saja, sekadar nak berubah, tetapi berubah yang ada makna. Jadi itulah mungkin permulaan atau mukadimah untuk kita bercakap tentang tajuk semangat hijrah kita pada hari ini, Maulana Syafiq. Ya, betul kan Mona? Kalau kita cakap pasal berubah ni bukan hanya takat di mulut saja, nak ubah, nak jadi baik, tapi tak gerak-gerak juga kan dengan usaha kita. Betul tak Mona? Ya, betul. Dan itu juga yang kita nak belajar pada hari ini dari Dr. Farid, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, Dr. dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fas Aluna ini diisi oleh dua orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademi IKIM, iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak yang juga Ahli Panel Jawatan Kuasa Akidah JAKIM dan Ahli Panel Fatwa Negeri Sembilan.
beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman, bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi IKIM menerusi rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Farid juga yang merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah dan Undang-Undang dan Politik IKIM. Alhamdulillah masih bersama kami untuk rancangan Fas'aluna dan bincang tentang hijrah ke arah perubahan bermakna. Ya. Dan Doktor, kita hari ini 1443 Hijriah. Masya Allah, sudah lama dengan kita menyambut Am Hijri ini. Dan mungkin kita nak tahu, Doktor, apa falsafah utama di sebalik peristiwa hijrah ini, Doktor? Silakan. Baik, terima kasih Syafiq dan Mona. Sama. Ya, betul. Dah lama dah, 1443. Maksudnya dah 1400 tahun lebih. Sama. Peristiwa hijrah ni berlaku. Tetapi kenapa kita umat Islam akan tidak jemu mengulang-ulangi peristiwa ini dan menceritakan falsafahnya kepada umat Islam? Kerana kita sebutkan tadi bahawa ia berkait dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara kita untuk kita menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi. Yeah. Dan kalau kita tengok dalam mana-mana tradisi pun sejarah, terutama sekali point ataupun momen penting dalam sejarah itu sering diulang-ulang, kadang-kadang diraikan ataupun dirayakan dengan besar-besaran. Mona dan Syafiq, ya. Kita nak merdeka tak lama lagi ni, tengok bagaimana persediaan kemerdekaan kita. Kadang-kadang sebulan kita merayakan kemerdekaan. Kerana apa? Kerana peristiwa merdeka itu merupakan peristiwa besar dalam kehidupan rakyat dan di negara kita ini. Di Jepun, kalau kita tengok baru ni Olimpik kan, kebetulan baru ni Mona dan Syafiq juga dekat dengan tarikh bom atom tu, Allah, yang di Hiroshima itu. Yeah. Dan memang kebetulan 2 tahun lepas saya ke sana. Wow. Dari IKIM, saya dengan Puan Azrina yang di IKIM tu, kami pergi untuk research lah, untuk penyelidikan. Tetapi mereka jemput kita untuk bersama-sama macam merayakan, memperingati bom atom yang jatuh di Hiroshima itu. Kita pergi ke Hiroshima, tengok tempat yang bom itu di ini. Jadi tengok macam mana mereka setiap tahun tu dia punya peringatan itu dilakukan. Dan kita ini sama juga dalam tradisi Islam, malah kita lebih lagi kerana Rasulullah ini merupakan junjungan besar yang sering kita selawatkan kepada baginda, sering kita nyatakan kasih sayang kepada baginda. Maka segala peristiwa yang berlaku pada baginda itu juga memberi makna yang besar pada kita, termasuk peristiwa hijrah pada hari ini. Jadi kalau mau nak tanyakan apakah dia falsafah terbesar dalam konteks peristiwa hijrah itu, saya kembali kepada apa yang Syafiq sebut tadi. Falsafahnya adalah perubahan. Kerana apa? Kerana apabila Rasulullah berpindah saja, berhijrah saja dari Mekah ke Madinah itu, maka pelbagai bentuk perubahan berlaku dalam konteks dakwah Islam pada ketika itu. Misalnya dari suasana yang tertekan, suasana yang sering diugut, sering ditekan dari sudut kehidupan dan dakwah beragama itu, kepada suasana yang lebih bebas dan selesa ketika berada di Madinah misalnya. Daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, daripada kejahilan dan kesyirikan yang banyak berlaku pada suasana di Makkah itu, kepada tauhid dan ilmu yang lebih mencerahkan ketika berada di Madinah. Dan bermula di Madinah itulah Islam itu berkembang dengan lebih luas. Jadi itu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam konteks peristiwa hijrah itu. Dan pastinya hijrah itu
secara literal bermaksud berpindah dari satu tempat yang lain. Tetapi bila kita nak mengambil falsafah ataupun semangat itu, kita bukan nak ambil makna literal itu kita berpindah, sebab pindah dah. Mona dah pindah ke rumah yang besar dah, cantik. Amin. Syafiq pun dah ada kebun-kebun semua dah, Syafiq kan. Kosong lagi doktor. Kosong. Itu kat dalam, tak tengok dekat luar tu ada kan. Allah. Banyak pasu-pasu yang cantik-cantik ke. Maksudnya dalam konteks perpindahan jasmani itu kita sudah tidak perlukan lagi. Betul. Malah Rasulullah sendiri pun mengingatkan kita, dia kata la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas Fathu Al-Fath itu merujuk kepada Fathu Makkah lah. Pembukaan kota Makkah. Sebab kalau merujuk kepada perjuangan dakwah Rasulullah itu, bila Fathu Makkah itu maksudnya Islam itu sudah dapat berkembang dengan baik, maka sudah tidak perlu lagi orang Islam itu mencari tempat lain untuk menyelamatkan diri, untuk mencari ruang dakwah yang baru, kerana Makkah itu tempat asal Rasulullah memulakan dakwahnya itu pun telah pun menerima Islam macam tu. Tetapi ada hadis-hadis lain yang menceritakan tentang hijrah itu yang kita boleh ambil semangatnya. Misalnya ada satu hadis yang menyebut al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang muslim itu, orang yang benar-benar muslim itu ialah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari segi lisan dan tangannya. Dan seorang yang muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah atau menjauhkan dirinya daripada apa yang Allah larang. Jadi semangat hijrah itu yang masih relevan untuk kita. Tidak perlu kita berhijrah dari sudut fizikal, tetapi kita berhijrah dari sudut akhlak. Kita berpindah dari sudut nilai hidup kita. Kita berpindah dari sudut akhlak, dari sudut nilai-nilai keagamaan kita. Iaitu daripada mungkin banyak melakukan kemaksiatan, ketidaktaatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mempunyai akhlak-akhlak yang mungkin buruk, kita berpindah kepada mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Dari suasana kehidupan yang mungkin tidak teratur dan tidak teliti, hari ini dengan COVID datang menguji kita, datang daripada Allah Taala juga. Ujian wabak ini dalam banyak hal dia mengajar kita untuk lebih berhati-hati ketika kita berinteraksi, berhati-hati kita dalam bentuk kebersihan, berhati-hati dalam bentuk kita menjaga kesihatan kita. Jadi itu semua hijrah-hijrah yang baik belaka, Maulana Syafiq ya. Tetapi yang penting semangatnya ialah semangat berubah, dan berubah itu pula kita kena tanyakan beberapa perkara. Pertama, kenapa kita nak berubah? Pastikan kita tanya dulu soalan itu. Sebab perubahan ini juga, Maulana Syafiq, kadang-kala dia tricky juga. Sebab perkataan berubah itu sendiri dia ada dua konotasi, dia ada dua makna kan. Contoh kalau saya beritahu Syafiq, Syafiq ni dah berubah lah sekarang, kan. Itu selalunya negatif tu kan, betul tak? You dah berubah lah sekarang, kan, cerah doktor atau baik ke buruk? Itu Mona tanya. Soalan itu adakah soalan merujuk kepada kebaikan atau keburukan? Kalau orang Kelantan kata mu ni tak super mula, dia kata. Kan? Allah. Dia berubah lah maksudnya. Tetapi perubahan di situ adalah perubahan yang tidak baik, perubahan daripada baik kepada tidak baik. Yang itu kita tak nak nampak lain lah kan. Itu Allah. Nampak lain. Kita nak yang berubah ni, alhamdulillah dia dah berubah lah sekarang. Kan berubah juga istilahnya. Betul. Tapi biasanya kalau kita cakap begitu, kita merujuk kepada satu perubahan yang daripada buruk kepada kebaikan. Jadi itulah semangat hijrah itu adalah semangat berubah, betul. Tapi berubah itu haruslah berubah daripada kebaikan, keburukan kepada kebaikan,
Dan mungkin nanti kita untuk seterusnya kita tengok pula apa contoh-contoh yang Nabi tunjuk dalam peristiwa hijrah itu yang boleh kita ambil hikmahnya untuk kita merubah diri kita pula, Maulana Syafiq. Ya, pasti kita nak tahu juga contohnya, dan Nabi SAW sendiri menunjukkan memberikan juga panduan ataupun orang kata fasa demi fasa hijrah baginda pun kita dapat ambil contohnya. Kejap lagi kita akan belajar lagi insya-Allah, kan? Mona, silakan. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Farid dan Dr. dan para pendengar. Kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar untuk setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Setiap hari pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibi wa khairul jiran khairuhum li jari. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu, lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami, semuanya di IKIM. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah masih bersama kami destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas Aluna. Tahniahlah kami, dan masih bersama Alhamdulillah pada waktu ini yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan masih membincangkan tentang hijrah ke arah perubahan bermakna. Betul-betul. Kita bincang dengan tajuk ini, dan sekarang Doktor nak memberikan kita sedikit contoh-contoh yang mana kita dapat ambil iktibar daripada peristiwa hijrah yang boleh kita pelajari dari fasa demi fasa yang mana baginda Nabi Muhammad SAW lalui. Dan sekarang kalau kita lihat Doktor, walaupun kita dah jauh masa yang dilalui sekarang ini 1443 Hijriah dah, tapi bagaimana Doktor? Kita ini kena ambil iktibar tu, format itu boleh pakai sampai ke hari kiamat. Dan sekarang ni pelbagai cetusan yang Allah sediakan kepada kita. Adakah masih lagi nak duduk di tempat yang lama kan? Kita nak ubah minda kita, nak ubah diri kita ni kan? Hanya setakat sekadar gaya hidup sajakah yang berubah, ataupun lebih daripada itu Doktor? Mungkin boleh dapatkan sedikit contoh-contoh tu. Silakan. Okey. Terima kasih Syafiq dan Mona. Betul. Sebab lalu tadi kita mengambil falsafah dan hikmah di sebalik itu, dan nilai-nilai itu yang kita nak ambil. Betul. Kalau kita nak ambil secara literal dan fizikal itu sukarlah kan. Nabi dulu dengan unta berhijrah. Syafiq sekarang dah pakai itu ya. Kalau motor besar kan contohnya. Jadi lebih laju. Contohlah. Jadi yang kita nak ambil itu adalah nilai-nilai sejagat yang ada dalam peristiwa hijrah itu.
Yang boleh kita ambil seperti mana yang Syafiq tanya tadi, mungkin ada beberapa perkara yang saya rasa penting. Pertama sekali ialah semangat mempertingkatkan keimanan kita. Yang itu sejagat itu daripada dulu sampai sekarang dalam Islam itu masih penting. Dan bagaimana peristiwa hijrah itu menunjukkan semacam ujian kepada para sahabat dan Rasulullah pastinya tentang keimanan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pastinya kita ni Maulana Syafiq, tempat tinggal, tempat lahir kita tu merupakan tempat yang kita sayang kan. Dan sama Rasulullah pun dan para sahabat pun amat menyayangi Makkah. Tetapi disebabkan suasana memaksa, dan ini merupakan perintah Allah, kerana hijrah itu adalah wahyu Allah, memerintahkan supaya berhijrah, maka akhirnya keimanan mereka itu tinggi terhadap Allah SWT, maka mereka menurut perintah Allah untuk berhijrah dengan semangat supaya Islam itu nanti dapat dikembangkan dan dapat diamalkan dengan lebih sempurna di tempat yang lain. Maka pertama sekali ialah hikmahnya ialah peningkatan iman. Kita hari ini pun begitu juga. Kalau kita nak berubah, pastikan perubahan yang terbaik yang kita lakukan dalam Islam ni ialah bergerak daripada keimanan yang rendah kepada keimanan yang tinggi, yang mungkin tidak kokoh kepada yang lebih kokoh. Jadi pastikanlah kita perkuatkan i'tiqad kita dengan ilmu, perkuatkan i'tiqad kita dengan amalan-amalan ibadah kita, dan keyakinan kita itu juga dengan zikir-zikir dan juga pelbagai bentuk yang kita sendiri sedia maklum. Matlamatnya ialah untuk meningkatkan iman. Jadi faktor iman itu merupakan hikmah penting dalam peristiwa hijrah. Yang kedua ialah tentang keikhlasan Mona dan Syafiq sebab itu ada satu hadis kalau kita ingat yang biasa kita sebut innamal a'malu binniyat, itu setiap amalan itu dengan niat, itu pun tentang hijrah juga tu. Kerana ada sahabat yang dia berhijrah bukan kerana Rasulullah dan bukan kerana Allah Ta'ala, tapi kerana perempuan kan. Jadi Rasulullah kata faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan kerana Rasulnya, maka hijratuhu ilallah, maknanya dia punya hijrah itu akan bersama dengan Allah dan Rasul. Tapi kalau siapa yang hijrahnya kerana wanita, maka dia akan dapatlah apa yang dia nak, dia akan dapatlah wanita. Tetapi dia tidak akan dapat yang lebih tinggi matlamat hijrah yang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain, iaitu kerana untuk meneruskan perjuangan menyebarkan dan memperkukuhkan Islam pada ketika itu. Jadi kita pun begitu juga. Hari ini kalau nak berubahlah dengan ikhlas. Bukan sebab orang, Syafiq dan Mona ya. Alamak, girlfriend saya tu dia dah pakai spek merah lah, spek macam tu, saya pun nak kena berubah macam tu juga. Jadi janganlah perubahan itu disabitkan orang lain. Jiran sebelah tukar kereta. Macam mana ni? Tak sedap hati. Betul lah. Saya tajuk tadi tak canggih lah. Syafiq punya contoh lebih canggih. Jiran beli sofa kita pun. Bang, kita kena tukar bang. Mana Aci dia dah tukar, kita kena tukar. Jiran tukar kereta, kita pun kena tukar. Dah lah dia punya matlamat itu pun taklah tinggi kan. Kereta dah ada dah pun, sofa pun dah cantik, nak ubah juga. Kemudian dia berasaskan kepada ketidakikhlas ataupun hasad, ataupun lebih kepada nak berlawan macam tu. Jadi itu merupakan satu bentuk perubahan yang tidak bermakna lah, seperti mana yang kita tajuk kita pada hari ini. Kita nak yang bermakna. Jadi harus jelas dari segi niat itu, niat yang ikhlas, dan matlamat itu juga matlamat yang ikhlas. Jadi pertama tadi keimanan, yang keduanya keikhlasan, dan yang ketiganya perancangan. Mohon ada Syafiq ya. Kena ada perancangan, sebab kalau kita tengok detail peristiwa hijrah itu penuh dengan perancangan. Rasulullah bukan hijrah ikut dan dia kata orang Penang kan, ikut dan begitu saja hijrah. Tetapi betul dia wahyu daripada Allah Ta'ala, tetapi Nabi sendiri sudah merancang. Nabi sudah tahu dah kemungkinan benda itu akan berlaku. Maka Nabi sudah berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar misalnya. Kalau kita tengok baca dia punya sirah itu secara detail, Rasulullah pergi ke masa Sayyidina Abu Bakar dengan begitu hati-hati sekali, tidak
supaya tidak diketahui oleh orang. Katanya dalam riwayat itu Rasulullah macam menyamar untuk pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Kan masa tu keadaan sudah begitu bahaya sekali. Kemudian bila sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar tu, walaupun anak Sayyidina Abu Bakar ada, iaitu Aisyah pada ketika itu, tapi masih lagi Rasulullah amat teliti dan berahsia dalam berbincang tentang hal-hal nak pergi hijrah ni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga, sahabat Rasulullah yang paling setia itu, juga melakukan persiapan-persiapan awal. Dia dah sediakan 2 ekor unta yang telah diberi makan selama 4 bulan supaya unta itu sihat. Ini semua benda yang kena dirancang awal lah Maulana Syafiq. Kena get ready lah. Macam kita jugalah hari ni kalau nak berubah, janganlah tak ada persiapan, tak ada perancangan. Buat dia punya checklist tu, kan. Saya nak jadi millionaire dalam masa 2 tahun. Syafiq lah ni, kan. Jadi kena usaha, kan? Kena usaha lah, kena checklist lah. Bisnes apa nak, istiqamahnya bisnes apa, disiplin apa yang nak kena jaga, nak simpan duit tu banyak mana, 3,000 satu hari ke masuk akaun, kan, barulah boleh jadi millionaire dalam masa 2 tahun. Contoh. Kan, alhamdulillah kalau jadi betul mana. Amin. Senang nanti kita nak ke mana-mana, makan-makan, dah ada orang nak belanja. Contoh, kan. Jadi itu perancangan kalau kita nak ambil daripada Rasulullah. Dan yang akhir sekali, Maulana Syafiq, ialah dari segi amanah. Kalau kita nak berhijrah, nak berubah ni juga, amanah kena jaga. Ingat tak, ketika Nabi nak berhijrah, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, tunggu, tidur, strateginya biar Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah. Dan Sayyidina Ali itu diminta hijrahnya lewat sikit. Kerana apa? Kerana suruh memulangkan barangan yang diberikan oleh orang-orang Makkah kepada Nabi, kerana minta Nabi simpan. Kerana Nabi ini amanah Nabi tinggi, Al-Amin, dipanggil Al-Amin. Dan sampai saat akhir ini, musuh baginda nak membunuh baginda ni, masih lagi dipesan kepada Sayyidina Ali, barang-barang yang mereka beri dulu pulangkan kepada mereka. Sebab itulah Sayyidina Ali dia hijrah lewat sikit. Kerana apa? Kerana 3 hari Sayyidina Ali ambil untuk pulangkan semua barang-barang yang diminta oleh orang-orang musyrik, orang-orang Mekah itu kepada Nabi, dan diserahkan semua. Bayangkan betapa hebatnya kualiti amanah Rasulullah itu, sehingga orang-orang yang membencinya pun dipulangkan balik hak-hak ataupun harta yang mereka dah beri. Jadi ini beberapa perkara Maulana Syafiq yang boleh kita belajar sebenarnya daripada hijrah, dan banyak lagi kalau kita baca detailnya itu. Cara Rasulullah bergerak dari satu tempat ke satu tempat itu juga merupakan pergerakan yang penuh strategi, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak dapat mengejar dan tidak dapat mengesan kedua-dua Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu. Jadi itulah beberapa perkara yang boleh kita ambil, Maulana Syafiq. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Farid atas pencerahan. Itulah kita nak berubah tu bukannya berubah sehari sekelip mata macam tu je. Ada perancangan yang panjang sebenarnya untuk kita berubah lebih baik. Jangan buruk pula, kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Doktor ada sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini, dan Dr. Asad Doktor silakan. Itulah, kita ni tak nak macam ni Maulana Syafiq. Sampai tahun hijrah 1444 nanti, tahun depan, tanya apa perubahan yang dah berlaku. Alamak, saya baru nak ulang balik lah. Saya nak baru nak cuba balik berubah seperti niat saya tahun lepas, kan. Maksudnya azam baru tu carry forward aja. Dan setiap tahun macam tu berlaku, jadi fail. Tetapi kalau kita ambil semangat hikmah hijrah yang kita sebutkan tadi dari segi keimanan, dan jadikan Rasulullah tu sebagai kita punya standard kita. Memanglah orang Islam ni standard yang tertinggi memang Rasulullah lah. Tapi kena sering dekatkan Rasulullah itu dengan kita. Dengan cara apa, Maulana Syafiq? Baca balik sirah Nabi ni. Kalau kita dulu baca buku satu kitab ataupun satu buku, baca kitab lain, banyak kitab-kitab sirah yang hebat-hebat yang kita boleh baca, supaya dia memperkayakan perincian. Sebab
sebab sirah Nabi ini merupakan kisah kehidupan yang cukup lengkap. Dia tak sama dengan kisah biografi mana-mana tokoh yang kadang-kadang ada yang kita tak tahu detail. Tapi sedangkan sirah Nabi ini merupakan biografi kisah hidup yang cukup detail yang kita boleh lihat dalam Ibn Hisham, dalam At-Tirmizi, dalam kitab-kitab sirah yang lain, dalam tafsir pun ada, kadang-kadang dalam hadis-hadis pun ada. Semua kita boleh baca dan kita boleh sentiasa ambil banyak perincian itu untuk kita contohi dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kalau Rasulullah sedekat dengan kita, perubahan yang kita lakukan itu juga insya-Allah akan menjadi perubahan sebagaimana berjayanya hijrah Rasulullah daripada Makkah ke Madinah itu, insya-Allah. Masya-Allah kan, banyak yang kita boleh bincang Mona dan juga doktor tentang perkara hijrah ini. Bukan hanya satu tempat sahaja, tetapi cabang-cabang hijrah ni kalau betul-betul kita hayati baginda Nabi Muhammad SAW, kebijaksanaan baginda sekalipun ada di situ. Bagaimana kita tidak ambil ataupun dapat belajar sesuatu, saya kira memang sangat rugi. Dan sekaranglah masanya, walaupun bukan hanya sekadar awal tahun, tetapi setiap masa sentiasa kita ada perubahan demi perubahan supaya lebih baik, lebih kukuh diri kita ini. Masya Allah. Ya, insya-Allah. Semoga hijrah pada tahun ini penuh bermakna untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Dr. Muhammad Faid Muhammad Syaran, Dr. Salam Al-Hijrah, kepada doktor dan keluarga dan semua. Terima kasih. Dan doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. InsyaAllah seperti biasa kita akan bawakan kepada anda semua rancangan Fas'aluna, tanyalah kami, di setiap hari Rabu. Dan Mona, ada juga yang bertanya, kalau nak hantarkan soalan, apa alamat email tu? Ya, alamat email fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Ya, betul. Dan para pendengar, terima kasih banyak-banyak kepada anda dan terus setia bersama kami, Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Celik sahaja mata mereka sudah mendengar letupan. Bangun saja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Assalamualaikum. Smiling is viewed across cultures as a sign of friendliness. Smiling gives happiness to others. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled often and with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, inshallah. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja, ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda, ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan bagi.
di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi, dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta, apabila dia berjanji, tidak ditepati, dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda. Thank you. Nandri. Syukran jazilan Kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia